tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif pencarum atau tidak. Selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun 1 KWSP. Kanan jiwa melanda hatiku, susah nak keluar KWSP ku. Kategori 1 sekian dah cantik dah kategori 1 ni. Kategori 2 pula, aduh, mengarutlah ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini mengarut. Dah lah duit tu duit kita sendiri. Keluar kita minta RM10,000, bukan RM60,000. Masih ada yang kurang berpuas hati atas syarat-syarat KWSP tu. KWSP atau keluar wang sendiri pun payah. Mungkin KWSP kena buka Facebook page dorang dan baca setiap keluhan ahli. Lulus dah, mekanisme pun dah umum. Sekarang tunggu nak mohon je. Tapi tetap ada bunyi sana sini. Nak beli iPhone 12, nak ubah kabinet dapur, nak repair kereta, nak kahwin. Kita saksikan apa lagi yang netizen kata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Khairi Hazwan dalam Bual Santai topik at 7. Okey, rata-rata minggu ini kita mendengar keluh kesah umum mengenai iSINA yang rata-ratanya mengharapkan ada sinar baru lah ya. Okey, dan iSINA ni adalah kemudahan pengeluaran simpanan untuk ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada mereka yang terjejas pasca pandemik. Dan menurut Kementerian Keuangan, 8 juta pencarum layak mengeluarkan wang mereka sehingga RM10,000. Mekanisme pelaksanaan program ini juga sudah diumumkan baru-baru ini. Dan bersama saya di studio hari ini ialah Puan Nimala Supramaniam yang merupakan Ketua Unit Pembangunan Modul Jabatan Pendidikan Keuangan AKPK. Baik, selamat datang Puan. Apa khabar Puan hari ini? Khabar baik. Okey, baik Puan, kita hari ini nak cerita tentang iSINA. Mungkin sebagai permulaannya Puan boleh kongsikan bagaimana Puan melihat dua kategori yang digariskan KWSP yang dilihat dapat membantu golongan yang terjejas ni. Okey, sebenarnya yang iSINA ni diberi pada yang pengeluaran ni diberi pada mereka yang terjejas, terutamanya yang kehilangan pendapatan, punca pendapatan atau kehilangan perniagaan dan sebagainya. So terutama sekali bagi mereka yang terjejas sebab pentingnya mereka memerlukan pendapat wang ya, dia perlukan wang untuk continue sara diri, dia perlu untuk sara diri dia, dan juga perlu yang satu lagi yang dia perlukan ialah mungkin untuk memulakan perniagaan baru ke dan sebagainya untuk mendapatkan pendapatan yang berterusan. So jadi boleh dikatakan bantuan bukan dikatakan pengeluaran ni penting untuk membantu mereka dari segi ini. Okey, maksudnya ianya dilihat dapat membantu mereka dari sudut membantu mereka dalam sudut mereka dapat meneruskan kelangsungan mereka lah untuk kehidupan paling mereka. Penting untuk sara diri, makan minum tu penting. Ya betul, itu merupakan satu keperluan yang diperlukan lah kan. Yes. Okey Puan, sebelum kita teruskan lagi dengan perbincangan kita hari ini Puan, kita nak saksikan klip ini. Jadi objektifnya bukan untuk memotong ya orang keluar, kita hendak meluaskan. Itulah sebabnya juga kita mempunyai kategori yang kedua. Kategori kedua memastikan pintu tidak tertutup. Jadi seperti macam Kak Tijah ni. Kak Tijah ni dia kata, memang saya turunnya 20%. Tapi macam mana?
Mungkin Kak Tija dia juga membuat perniagaan menjual kuih ke. Jadi dia pun mungkin mempunyai sumber pendapatan lain daripada pekerjaan beliau. Itulah sebabnya kita memberikan sokongan, bawalah dokumen sokongan yang lain seperti penyata bank, kan? Jadi kalau Kak Tija boleh memberikan penyata bank yang menunjukkan sebelum ni beliau mungkin mendapat pendapatan, sumber pendapatan keseluruhan RM1,000 katalah ya. Tapi dia punya gaji hanya sekarang turun RM800. Tapi sekarang juga pendapatan daripada menjual kuihnya dah turun lagi. Melalui penyata bank boleh menunjukkan lebih daripada kriteria kita dah. Jadi pintu tidak tertutup. Itulah sebabnya kita mengatakan untuk kategori kedua ni kan, pintu kedua ni kita ada masa. Apa sebenarnya kepentingan pembahagian dua kategori ini, Puan? Sebab saya rasa dia nak bagi keutamaan kepada mereka yang betul-betul hilang punca, sebab saya rasa tujuan utama ialah untuk memenuhi sara diri, untuk memastikan sara diri itu dapat ditanggung, dapat dipenuhi ya. Untuk yang paling penting lah, makan, minum, tempat tinggal, yang tu dapat dijamin. So yang tu yang dia nak bagi fokus utama. Dan of course tidak boleh dilupakan sebab secara tidak langsung dia terjejas juga. So dia akan memenuhi dalam berperingkat lah. Dan juga Puan, ramai sebenarnya yang turut mempersoalkan tentang cara pembayaran ini dilakukan secara berperingkat dan akaun sendiri, duit sendiri, tapi dapat sikit-sikit. Dan macam mana tu? Contohnya yang perlukan satu jumlah yang besar untuk meneruskan perniagaan kecil-kecilan. Mungkin Puan boleh beri perinciannya. Memang untuk memulakan satu perniagaan tu bolehlah dikatakan sangat digalakkan sebab kita nak menentukan ada pendapatan berterusan ya. Tapi saya rasa kat sini apa yang kita perlu fokus ialah kepada risiko. Sekiranya kita menggunakan duit yang banyak untuk memulakan sesuatu yang besar, kalaulah kan kita tak merancang dengan sebetulnya atau berlaku sebalik di perancangan kita ya, berlaku sesuatu dan akan hilang satu jumlah yang besar ya. So mungkin kalau kita fikir dari segi kita lihat dari segi untuk mengurangkan risiko, mungkin secara berperingkat ni sebenarnya boleh membantu kita lebih ya. So kita boleh merancang perniagaan kita untuk, sebab tak ada perniagaan kita masukkan semua and then terus dapat keuntungan next month kan, tak ada. Kalau kita nak dapat break even pun dia akan ambil masa. So kalau mulakan perniagaan saya tak akan dapat cover cost dalam masa 1 bulan. So bulan depan saya masih perlukan duit lagi. Dan bulan seterusnya saya masih perlukan duit lagi. Selalunya kalau kita lihat perniagaan, kalaulah kita lihat selalunya dia akan ambil masa untuk break even, untuk tercapai keuntungan dia. So mungkin secara berperingkat ni boleh membantu kita. So jadi nak memulakan perniagaan tu kita rancanglah dengan duit yang akan kita dapat tu. Tapi nasihat kami kalau dah ada plan untuk mulakan sekarang, dah nak rancang dari sekarang, dah tahu apa perniagaan yang nak dimulakan. Jangan tunggu bila dah dapat duit tu baru nak rancang. Nanti dalam proses merancang semua dah habis. Duit ni dia ada satu rahsia tau. Dia tak akan kekal, dia tak pernah cukup. Duit ni dia tak pernah cukup. Dia selagi kita dapat, kita akan habiskan. Walaupun banyak mana duit tu dapat, tetap tak cukup kan? Tetap tak akan cukup. So jadi kita kena merancang yang betul. Kalau nak memulakan perniagaan dari sekarang, dah research ya, dah jumpa orang yang berniaga, tanya mereka, cari mentor yang baik ya untuk membimbing kita, sebab perniagaan ni memerlukan bimbingan. Dia lebih pada memerlukan kita perlu faham konsep ya, perlu tahu nak buat kira-kira dia, nak buat projection dia, walaupun kecil-kecilan ya. Walaupun nak buka nasi lemak depan rumah ya, nak jual kuih pun kita kena faham macam mana nak asingkan akaun perbelanjaan tu. Baru kita boleh jamin perniagaan tu kekal. Yang penting apa-apa hal pun pokok pangkal dia kita kena rancang dulu. So jadi mungkin kalau kita dah tahu ini yang duit, sebab kita dah boleh boleh periksa sekarang. Satu lagi yang KWSP minta ialah tolong update detail phone number dan sebagainya. Sekarang so boleh periksa dah berapa ada, dah boleh tahu nak dapat berapa tu. So tolong rancang dengan sebaiknya dari sekarang apa yang
perniagaan yang ingin dilakukan tu. Okey, baik. Itu antara pandangan yang telah pun Puan berikan dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda semua jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di Topik at 7. Sebab macam pada permulaannya macam semua macam memberi harapan lah. Mungkin dah ada plan macam nak try bisnes, tiba-tiba dah keluar ni macam banyak pula dia macam syarat jadi 30%. Bagi saya macam kalau boleh pertimbangkan lagi lah. Kalau tak at least kalau 10% ada yang segelintir lah. Jadi kalau 10% tu kira mensabar sikit lah. Ya, perlulah kalau kerajaan bagi pengeluaran kan, sebab yelah kalau nak tunggu umur dah 65, 55 baru nak keluar, tak tahu orang tu ada lagi ke tak pun kita tak tahu kan. Jadi rakyat Malaysia perlulah rasa duit gaji diorang semua. Saya pun nak cakap kata 50-50 jugalah. Saya sebagai saya bekerja dengan bahagian kewangan. So pada saya mungkin kerajaan tetapkan syarat-syarat tu sebabkan mungkin walaupun duit tu duit kita, tapi KWSP dia tak simpan duit tu dalam bentuk cash. So diorang akan invest tempat lain untuk diorang generate dividend. Jadi apabila diorang nak secara terus-menerus tiba-tiba kerajaan kata boleh keluar, diorang nak terus cairkan aset-aset tu untuk dapatkan cash untuk bagi pada pada yang orang yang bagi duit kat KWSP ni, mungkin ada masalah. Jadi mungkin bagi saya itu mungkin salah satu cara yang kerajaan buat untuk bagi peluang pada KWSP untuk kita bagi masa lah. Kembali dalam Topik at 7 dan masih bersama saya di studio pada hari ini iaitu Puan Nimala Supramaniam yang mewakili AKPK dan Puan, seperti yang kita tahu Puan tentang isu Aisina ni, ramai mengatakan di media sosial Puan, duit kita hak kita lah, suka hati kita nak guna untuk apa yang kita nak gunakan untuk perbelanjaannya, dan itu antara merupakan rungutan yang mereka luahkan untuk mereka yang tak cukup syarat untuk Aisina ni. Jadi bagi golongan ini mungkin Puan ada cadangan ataupun pelan keuangan yang mungkin kita boleh kongsikan, Puan. Okey. Memangnya itu duit kita dan itulah sebabnya kita kena lebih berhati-hati sebenarnya, sebab bukan setahun dua tahun kita mengumpul duit tu, bertahun-tahun sebenarnya kita mengumpul duit tu. Jadi memanglah kita kena lebih berhati-hati dengan duit tu. Jadi bagi mereka yang nak keluarkan dan nak gunakan, cuma apa yang kita nak bagi tahu, memang kita tahu keputusan tu dibuat untuk keperluan ya, so mungkin memang memerlukan sangat. So jadi apa yang kita nak sarankan kat sini ialah kita ada nak cakapkan be in power dengan duit anda tu. So P tu memang plan lah, plan perancangan dia. Plan perancangan tu kena ada. Berapa sebenarnya, apa sebenarnya kegunaan duit tu, saya nak gunakan untuk apa. Pastikan ia untuk tujuan produktif ya. Dia tujuan dia untuk menyara diri, pastikan sebab dia memang betul lah. Macam saya dengar tadi Hairi ada cakap ya, iPhone dan sebagainya. Kehendak tu bukan nak katakan salah, tapi boleh ditangguhkan buat masa ni. Keadaan akan pulih nanti dan kita boleh sambung balik ya. So jadi kita utamakan perbelanjaan yang penting, utamakan keperluan. Itu juga kita nak mereka optimalkan simpanan waktu kecemasan. Sebab apa yang mereka kena fikirkan, kita tak tahu berapa lama isu ni akan berpanjangan. Kalau dikeluarkan jumlah tu, simpan sedikit untuk kecemasan juga ya, sebab kita dah lah tak ada punca pendapatan. Kalau berlaku apa-apa kecemasan, nanti bertambah lagi isu kewangan, masalah kewangan. W tu paling penting, wujudkan punca pendapatan lain. Sebab solusi ni ialah solusi jangka masa pendek. Lambat laun semua simpanan akan habis juga. Nak keluarkan sampai bila? Sebab duit tu dalam setahun dua tahun habis juga nanti kalau asyik keluarkan juga. So jadi apa pendapatan lain yang boleh kita tambah? Duit ni perlu difikirkan macam mana saya nak wujudkan elemen-elemen punca pendapatan lain. Sama ada saya nak ambil kemahiran baru ke, saya nak
supaya saya boleh dapat kerja-kerja yang freelance sekarang ke, ataupun saya nak beli peralatan supaya saya boleh buat kerja-kerja freelance yang in demand sekarang boleh dikatakan. Lepas tu E tu kita nak cakap elakkan berhutang baru pula. Sebab mungkin ada nak ambil duit ni nak beli kereta. Bukan saya nak kata semua ya, tapi mungkin terfikir. Kecuali kereta tu nak digunakan untuk menjana pendapatan. Mungkin dia nak wujudkan e-hailing macam yang ada sekarang, so dia perlukan, dia betul-betul nak menjana pendapatan, tak apa. Tapi jangan tak ada punca pendapatan dia nak tukar, dan ini dah wujudkan hutang baru dan ini komitmen baru. Kena ingat ya, simpanan kat sana dah berkurangan dan kita wujudkan hutang baru kat sini. So kita cuba nak memperkatakan elakkanlah kalau tak perlu ya. Dan yang paling penting dia realiti jenayah kewangan harus disedari kat sini ya. Salah satu cara untuk menjana pendapatan pelaburan juga ya. Tetapi apa yang kita nak tekan kat sini, berhati-hatilah sangat dengan skim penipuan kewangan. Banyak sekarang, terutama sekali lebih banyak sekarang kita semua kat rumah, semua kat online ni. Banyak yang kita dengar, kadang-kadang true tau, macam betul. Ramai ambil kesempatan. Ramai ambil kesempatan. Sebab ada yang kata, okey, ramai yang tak ada kerja, jom masuk ikut saya, kerja dari rumah je, dapat earn macam ni. Tapi kena bayar deposit. Kena bayar ni. So, diorang pun bayar, lepas tu hilang deposit dia. Ya. So, kita pun kadang-kadang bila desperate kan, bila terlalu desperate dan tertekan, waktu itulah memang senang orang ambil kesempatan atasnya. Periksa dululah dengan Bank Negara, dia ada laman di mana dia menunjukkan semua skim penipuan kewangan, semua syarikat-syarikat yang telah disenarai hitamkan. Periksa dulu dengan Suruhanjaya Security Malaysia, ya. Mereka pun ada senarai. Cek blog, periksa nama syarikat tu pernah tak ada orang cerita pasal tu, tanya beberapa orang. Dan paling penting, apa orang kata, feel your guts lah. If kalau Naluri kata it's too good to be true, then maybe it is lah. Okey, baik, apa pun kita kena berhati-hati sentiasa, dan kalau boleh macam Puan kata tadi, kita kena kaji selidik dulu, jangan kita mudah kata mempercayai benda tu dengan secara membabi buta lah kan. Okay. Dengan pengeluaran KWSP ni pun berhati-hati. Sebab ada juga penipuan dari segi cara mengeluarkan duit tu. Ada orang ambil kesempatan dari segi itu juga. Tolong berurusan terus dengan pihak KWSP ya. Okey, Puan. Baik, kita akan berehat seketika dan kita nak teruskan untuk melihat lagi reaksi pengguna berhubung iSINA ini. Ya, okeylah untuk masyarakat yang terutama yang tak bekerja dah sekarang. Sebab diorang boleh keluarkan iSINA 10K kan. So tu dapat menampunglah perbelanjaan diorang. Tapi semalam you tahu tak yang KWS umumkan ada kategori-kategori yang Betul, saya ada nampak. Ramai netizen marah kan semalam. So you rasa macam mana? Macam orang dah nak keluar dah 2000 ni tapi berperingkat pula. Itulah. Tu depends dengan pandangan masing-masing lah, sebab kerajaan pun ada ada inisiatif tertentu, sebab orang pun berfikir juga salah satu untuk masa depan. Depends lah. Tak kisahlah sebab peringkat iSINA yang diberi semalam tu, setuju tak? Maybe setuju, mungkin itu terbaik untuk rakyat lah. So plan memang nak keluarkan lah, boleh buat bisnes. Sekarang ni still buat niaga online. So buat daripada rumah senang. Kiranya kalau dah buat kedai sendiri dah senang untuk kita, boleh buat kedai. Biasa-biasa pun boleh, warung kan. So kira kalau dah buat keluar tu memang bersyukur sangatlah. Itu antara pandangan yang dilontarkan oleh masyarakat di luar sana. Dan untuk rekod, menurut Perkeso, COVID-19 menyebabkan mereka hilang kerja di Malaysia meningkat sebanyak 42% untuk suku pertama tahun ini. Dan secara keseluruhannya lah Puan, pada pandangan Puan sendiri, adakah dengan iSINA ni dapat membantu rakyat yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 ni Puan? Sebenarnya ia boleh membantu ya, sebab pengeluaran ni kalau kita rancang dengan sebaiknya untuk menentukan ada kesinambungan, keberlangsungan, kesejahteraan yang berterusan, so jadi dia boleh membantu kita. Tapi perancanganlah, kunci dia perancangan bagaimana kita nak gunakan duit ni, dan dengan sebaiknya itu yang paling penting ya. Sebab apa yang kita kena ingat, ini adalah duit masa depan kita. Kita kena ingat, kita semua tahu dan kita faham mereka tak mengeluarkan
secara saja-saja. Mereka faham adalah untuk keperluan sekarang. So jadi bila kita mengharapkan situasi ini akan pulih, ya, kita semua mengharapkan akan pulih untuk semua orang, semua akan baik seperti biasa, dan kita patut menggantikan balik duit ni, ya. Jadi kita patut menggantikan sebab ini adalah masa depan kita demi esok. Kita kena jaga sebab banyak tahu penghilangan dia. Kalau kita katakan kita keluarkan 10,000 ni, sebenarnya dari segi, bagi contoh lah, katakan orang tu umur dia 30 tahun sekarang dan dia keluarkan 10,000. Katakan bila umur dia 55 tahun, anggaran dengan penggandaan dividen dan sebagainya, sebenarnya duit 10,000 ni nilai dia 26,000 masa tu. So dia ada kehilangan dalam 16,000 dalam tempoh waktu ni. Tapi kita faham dia keluarkan sebab dia sangat-sangat perlu sekarang. So jadi bila keadaan dah pulih, kita kena fokus untuk menggantikan duit ni secepat mungkin sebab ini masih duit masa depan kita demi esok, ya. So jadi mereka yang memerlukan nasihat kewangan, ada isu keberhutangan, tak tahu macam mana nak selesaikan, nak fikirkan alternatif, boleh datang ke AKPK, ya, kami boleh membantu. So boleh layari laman web AKPK di www.akpk.org.my dan boleh meninggalkan persoalan dan kami akan menghubungi anda. Okey, baik, terima kasih banyak kepada Puan Nimara untuk pencerahan hari ini. Dan kita nak tengok pula yang mana wartawan kami Izzati Dizan sempat ke lokasi di Ibu Negara untuk meninjau cara seorang graduan kejuruteraan mekanikal yang tiada pekerjaan akibat pandemik, bagaimana beliau meneruskan kelangsungan hidup. Saksikan. Hai Hazwan, sejak petang tadi Zeti saja-sajalah berjalan di area sekitar Brickfield ni. Namun satu susuk tubuh ini menarik perhatian saya kerana ramai orang macam berpusu-pusu untuk mendekati pemuda ini. Jadi saya nak ajak lensa kamera kita dekati apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Sangat menarik perhatian. Jom. Hai, you buat apa ya kat sini? Hai Kak, nama saya Kavi. Saya daripada Ceras. Saya dah 5 bulan meniaga kat sini jual teh masala. Apa istimewanya teh masala ni sampai ramai orang difahamkan berkerumun di sini sekitar jam 3 petang tadi? Okey, istimewa ni daripada ibu saya. Ibu saya ajar saya dulu macam mana nak buat teh ni. So saya belajar daripada dia dan ada sedikit-sedikit resepi-resepi rahsia yang saya menggunakan teh ni. Saya adalah pelajar graduan daripada Universiti Tenaga Nasional dalam bidang kejuruteraan mekanikal. So saya telah graduate pada bulan 2. Selepas graduate, mohon kepada banyak company untuk peluang pekerjaan. Oleh kerana banyak company tidak ada dia tidak mengambil fresh graduate, dia nak experience saja. So saya tidak membuang masa menduduk rumah dan mencuba untuk mencari rezeki yang saya nak untuk setiap hari. Sekarang ni anggaran keuntungan tu boleh mencecah berapa sebulan? Dalam 4,000, 5,000 macam tu. Baiklah, usaha yang dilakukan oleh Kavi ini wajar dipuji. Mungkin Kavi ada pesanan untuk orang ataupun graduan yang kehilangan kerja ataupun graduan yang menganggur sekarang ni. Apa pesanan yang mereka perlu lakukan terutamanya terkesan akibat pandemik COVID-19 ni? Okey, saya berharap kepada semua graduan-graduan baru jangan berbuang masa menduduk rumah dan cuba apa yang anda suka membuat dengan secara yang untuk mencari rezeki yang halal. Baiklah Hazwan, jika pemuda ini boleh, saya nak tanya dengan orang ramai di luar sana. Saya pasti mereka juga boleh. Tak gitu Hazwan? Betul lah tu Zeti. Kalau macam tu semua orang pun boleh. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Okey, kita berehat sekali lagi terus bersama Topik Air 7. Bagi Syahinas Abdul Majid, 24 tahun, usahanya berjinak-jinak berniaga nasi lemak aneka lauk membantunya menambah pendapatan selepas diberhentikan kerja dari sebuah syarikat penguruk wang September lalu.
Dikenali sebagai nasi lemak benti kerja, nama gerainya yang unik tular di media sosial. Shahines berkata langkah kerajaan membenarkan pengeluaran ais sinar akan dimanfaatkan sebaiknya untuk mengembangkan perniagaan. First day saya buat tu sebenarnya hujan. Lepas tu tak jadi tau. Saya bagi tahu mak kan, macam mana nasi ni tak jadi betul. Lepas tu mak kata kena buat macam ni, kena buat macam tu. Itu yang bagi tahu macam try and error. 2 hari sebelum tu saya try buat sambal. Saya try tengok YouTube. Happy tu memang happy sangat dapat keluar sebab memang banyak yang terjejas. Bukan saya je tapi banyak yang terjejas sebab dah kena berhenti kerja. Bila dapat tahu dapat keluarkan tu, mungkin daripada duit tu kita orang dapat buat bisnes kecil-kecilan. Nak buat besar tu memang tak dapat, tapi untuk buat bisnes kecil-kecilan tu memang dapat membantu sangat-sangat. Lain pula bagi pengasas nasi kandar transporter NKT, Muhammad Hizil Muhammad Nordin atau lebih mesra dipanggil Mamuzir, yang enggan memohon ais sinar demi simpanan masa depan. Untuk kalau saya rasa tak perlu lagi lah. Sebab benda ni ada kebaikan dan ada keburukan dia lah. Tapi untuk orang yang memerlukan mungkin ada kebaikan tu dia. Yang tak berapa perlu ni kita bimbang. Saya bimbang macam mungkin duit tu akan digunakan untuk benda yang tak perlu sebenarnya. Ada yang cerita nak berkeluar wai suku lah. Kan, nak buat down payment kereta lah. Yang ni yang saya kata saya kurang setuju lah. Mamuzir sebelum ini tular kerana hikmatnya membawa juadah nasi kandar dari Pulau Pinang untuk mereka yang kempunan merasai juadah istimewa itu di Lembah Kelang. Pada pencarum yang tidak layak, mohon bersabar sebab saya juga tak berjaya. Dan kepada yang berjaya, gunakanlah wang tersebut dengan berhemah. Semoga ia bermanfaat untuk anda dan juga keluarga. Izzati Rizan melaporkan. Dapat ke tak dapat, hidup perlu diteruskan. Kita tak boleh cepat melata dan bergantung 100% kepada bantuan kerajaan untuk meneruskan hidup. Kita juga tak tahu bilakah pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Pokok pangkalnya kita. Kehidupan kita, keluarga kita. Kita jaga keluarga kita. Saya Khairi Hazwan. Kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Ingat malam minggu, ingat topik at 7. Assalamualaikum.